Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam kelas KKQ tingkatan 3. Selamat datang kepada anak-anak tingkatan 3 yang baru melangkah pada awal tahun ni. Tingkatan 2 menjadi tingkatan 3. Jadi kita akan belajar bab tingkatan 3 ulum Al-Quran. Seperti yang kita maklum, KKQ ada beberapa bidang iaitu ulum Quran, taranum, tajwid, hafazan dan qiraat sab'ah. Tapi malam ni Ustazah akan bercerita atau Ustazah akan mengajar bab ulum Al-Quran. Terus kita masuk kepada surah, pengertian surah. Biasa kita dengar surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, tapi kita tak tahu apa tu surah. Surah kalau dari segi bahasanya iaitu tingkatan. Satu tingkatan. Tingkat artinya dia meningkat. Tingkat. Dari segi istilah, surah ialah satu himpunan ayat-ayat Al-Quran yang berasingan daripada himpunan ayat-ayat yang lain. Maksud dia, ayat Quran tadi tu terhimpun antara himpunan-himpunan tadi terasing daripada himpunan-himpunan yang lain. Mempunyai pembuka. Maksud dia, setiap surah tadi mempunyai pembuka. Apa yang dibuka? Apa yang membukanya? Apa yang menjadi pembukanya? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Taubah. Surah Taubah atau Pembara'ah dia tak ada Bismillah. Kalau anak-anak cari dalam Al-Quran, anak-anak baca Quran, dalam surah Taubah tak ada Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah. Dan surah ini mempunyai penutup surah, ada akhir surah kemudian baru bismillah balik, itu surah lain. Dan yang surah ni paling kurang ayat dia 3 ayat dalam satu surah. Yang panjang-panjang lah, tapi yang paling pendek dalam satu surah mempunyai 3 ayat di dalam dia. Surah apa tu? Syaznita, surah apa? Putra. Ya, betul. Syaznita betul. Surah Al-Kautsar. Slide seterusnya, bahagian surah. Al-Quran ada 113 surah dan ada juga pendapat 114 surah. Dalam surah-surah tadi pula dibahagikan pula, ada pembahagian surah. Pembahagian surah ni disebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, aku telah dianugerahkan 7 surah at-tiwal menepati kitab Taurah, Al-Mi'in menepati kitab Injil, Al-Masani menepati kitab Zabur, dan aku telah diberi kelebihan dengan Al-Mufassal. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi di situ Ustazah dah sebut perkataan At-Tiwal, Ustazah sebut perkataan Al-Mi'in, Ustazah sebut perkataan Al-Masani, dan yang terakhir sekali Mufassal. Kita tengok apa maksud Tiwal, apa maksud Mi'in, apa maksud Masani, apa maksud Mufassal, pembahagian surah tadi. Jadi automatik kita tahu di situ terbahagi kepada 4. Pembahagian surah terbahagi kepada 4. Okey. Apa maksud dia? At-Tiwal ni surah-surah yang panjang. Surah-surah yang panjang. Ada 7 surah dalam Al-Quran. 1 surah Al-Baqarah, 1 Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surah yang ketujuh ialah surah Al-Anfal serta Al-Bara'ah atau Yunus. Surah Tiwal ni daripada perkataan bahasa Arab tawil, maksud dia tiwal, panjang. Surah-surah yang panjang. Kita tengok surah Al-Baqarah panjang, surah Al-Imran panjang. Surah yang kedua, pembahagian surah yang kedua adalah surah Al-Mi'in. Al-Mi'in ni ayat-ayatnya berjumlah lebih daripada 100 atau hampir, iaitu daripada surah Hud sehingga akhir Sajadah. Dia ada 22 surah. Ingat dari surah Hud hingga akhir surah As-Sajadah ada 22 surah. Tadi At-Tiwal ada 7, kemudian As-Sajadah, kemudian Al-Mi'in ada 22. Okey, seterusnya kita tengok surah Al-Masani. Masani berulang-ulang. Masani, sani 2, artinya 2 kali berulang-ulang, iaitu surah-surah yang menyusuli Al-Mi'in.
ayat-ayatnya mengandungi kurang daripada 100. Adakala keseluruhan Al-Quran itu dipanggil Al-Masani seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sebuah kitab yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Itu berulang-ulang. Masani ulang dua. Masani sani itu maksudnya dua. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang. Surah-surah Masani ialah daripada awal surah Al-Ahzab sehingga awal surah Qaf atau awal surah Al-Hujurat. Ada 18 surah Masani. Tiwal ada 7, surah Mi'in ada 22, surah Masani ada 18. Yang terakhir sekali yang Nabi kata tadi, kalau surah Tiwal tadi Nabi kata seolah-olah macam kitab menepati kitab Taurat. Masani tadi menepati kitab Injil. Bukan. Al-Mi'in, Al-Mi'in menepati kitab Injil dan Masani menepati kitab Zabur. Tapi satu lagi surah, bahagian surah iaitu surah Mufassal ni Nabi kata adalah anugerah untuk dia, untuk baginda. Aku telah diberi kelebihan dengan Mufassal. Maksud dia surah Mufassal untuk Nabi SAW. Untuk kita lah. Dia menepati, iaitu surah-surah pendek. Dinamakan Mufassal kerana ayatnya terpisah-pisah yang diceraikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Mufassal ni pendek-pendek. Pendek-pendek dipisahkan Bismillah. Mufassal ni daripada perkataan faslun, kelas. Kelas, pisah-pisah. Faslun. Kalau kita kata kelas 1 RK1, 1 KA2, kelas KA1, kelas KA2 kan berpisah-pisah, kelas. Jadi Mufassal ni berpisah-pisah. Jadi Ustazah ulang balik. Surah terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu surah Tiwal, surah Mi'in, surah Masani dan terakhir surah Mufassal. Baik, kita tengok Mufassal. Mufassal ni pula terbahagi kepada 3. Yang Mufassal tadi dah pendek. Dia terbahagi pada 3 pula. Yang pertamanya adalah panjang. Bahagi 3 panjang. Surah panjang ni maksudnya dia masih Mufassal tapi agak panjang daripada yang lain, iaitu dari surah Qaf atau surah Al-Hujurat sehingga surah An-Naba. Saya sebut tadi dari surah Qaf atau surah Al-Hujurat sehingga surah An-Naba. Yang keduanya, bahagian Mufassal ni pertengahan. Pertengahan dimulai daripada awal surah An-Naba sehingga surah Ad-Duha. Dipanjang sikit. Tapi yang paling pendek dalam surah Mufassal bermula dari surah Ad-Duha hingga akhir surah Quran, iaitu surah An-Nas. Surah An-Nas. Pendek-pendek, paling pendek kan? Itu Mufassal. Ingat? Surah terbahagi pada 4 bahagian. Surah At-Tiwal, surah Al-Mi'in, surah Al-Masani, surah Mufassal. Cuba sebut. Lupa? Okey, ingat ya? Tiwal. Bagus. Zarib bagus. Ingat. Okey, yang seterusnya tadi, dan Mufassal pula terbahagi kepada 3 juga, panjang, pertengahan dan juga pendek. Pendek-pendek tu yang selalu kita baca dalam Quran yang mudah kita hafal kan? Okey, boleh ingat? Boleh? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok bilangan surah. Bilangan surah dalam Al-Quran ada 2 pendapat. Selalu kita kita biasa dengar surah dalam Al-Quran ada berapa? 114. Surah dalam Quran ada berapa? 114. Tapi ada yang mengatakan hanya 113. Kenapa pula? Kenapa ada yang mengatakan 113? Itu kita tengok pendapat pendapat jumhur ulama, iaitu ramai ulama ahli majlis syura. Dia kata ada berapa? Dia kata ada 114. Tapi Mujahid rahimahullah kata ada 113 surah sahaja. Kenapa dia katakan 113? Sebab bila tengok pada surah Bara'ah atau surah Taubah tadi, yang Ustazah kata tadi, surah Taubah tak ada bismillah. Sedangkan kita dah tahu setiap surah mesti ada bismillah. Tapi surah Taubah tak ada bismillah. Jadi Mujahid rahimahullah kata, ia bukanlah surah. Jadi surah Taubah dan Anfal itu dia katakan satu surah. Gabungan. Sebab kita lepas Fatihah, lepas Taubah tu,
Lepas Anfal tu ada Taubah. Jadi tak ada bismillah. Jadi dia kata satu ayat, satu surah, bukan satu ayat ya, satu surah. Jadi satu surah 114 tolak Taubah, sebab dia kata Taubah bukan surah, Taubah tu masuk dalam surah Anfal, maka dia kata 113. Kalau orang tanya kenapa kamu kata 113? Kenapa Mujahid cakap 113? Bagi tahu Mujahid kata surah Taubah bukanlah satu surah, tapi dia termasuk dalam surah Anfal. Tertib surah. Masuk pada slide tertib surah. Tertib surah ni maksud dia macam mana tertib surah tu? Mula-mula susun dia, mula Fatihah ke, Baqarah ke, lepas tu surah seterusnya sampai An-Nas tu namakan tertib. Adakah kita yang letakkan tertib tu? Siapa yang susun? Walaupun surah tadi kita dah tahu Allah yang bagi nama tauqifi, tapi nama surah secara tauqifi. Tauqifi iaitu daripada Allah, diwahyu kepada Nabi yang bagi tahu. Tapi kita tengok sekarang tertib surah pula. Tadi nama, sekarang tertib. Tertib surah ni para ulama berselisih pendapat mengenai tertib surah. Sama ada ia tauqifi ataupun tidak. Tauqifi. Ingat lagi tauqifi apa dia? Tauqifi iaitu ditentukan oleh Allah. Tapi pendapat ulama di sini berselisih sama ada ia adalah tauqifi ataupun tidak. Bila kata tidak tu maksud dia bukan daripada Allah lah. Bukan daripada susunan lah. Bukan susunan tu ditentukan oleh Allah. Tapi ada 3 pendapat tentang perkara ni. Maksud dia ada 3 pendapat yang mengatakan dia sama ada dia disusun oleh Allah ataupun diwahyukan oleh Allah ataupun ditentukan oleh orang. Kita tengok pendapat. Pendapat pertama, tidak tauqifi. Maksud dia bukan daripada ditentukan atau bukan dari diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tauqifi. Siapa yang berpendapat begini? Ini pendapat ijtihad para sahabat sahabat Nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad. Mereka bersepakat memberi pendapat. Mereka kata ia adalah daripada ijtihad para sahabat. Sahabat yang menentukan nama surah. Siapa yang kata gini? Menurut Imam Malik rahimallah, Al-Qadi Abu Bakar rahimallah. Mereka berdua dan lain-lain pendapat ni kata ia ditentukan oleh para sahabat sendiri. Artinya bukan tauqifi tapi ditentukan oleh sahabat Nabi. Yang kedua, mengatakan tauqifi iaitu diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi surah Al-Anfal tidak dan surah Baqarah tidak. Maksud dia semua ayat Quran tu ataupun semua surah tu disusun mengikut tertib kecuali surah Al-Anfal dan surah Bara'ah. Itu pendapat yang kedua. Kedua-dua surah ini dipersetujui oleh para sahabat. Pendapat ini disokong oleh Imam Baihaqi rahimahullah dan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Artinya di sini mereka berkata ayat Al-Quran tadi disusun ataupun surah tadi disusun secara tauqifi iaitu datang daripada Rasulullah. Bila kata datang daripada Rasulullah mestilah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan surah Al-Anfal dan surah Bara'ah. Surah Bara'ah dan Anfal ni bukan ditauqifi. Maksud dia bukan ditentukan oleh Allah. Ini pendapat lah, pendapat yang kedua. Dan seterusnya pendapat yang ketiga, tauqifi. Maksud dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut daripada Rasulullah, maksud daripada Allah lah. Tauqifi. Semua tu daripadanya disusun disusunan tertib tadi disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diwahyukan oleh Allah. Maksud dia ditentukanlah. Okey, saya ulang balik. Tertib surah. Maksud tertib surah, susunan surah tadi daripada Baqarah, Fatihah sampai An-Nas tadi siapa yang susun? Okey, yang mengatakan ada 3 pendapat. Ia tidak tauqifi. Maksudnya ia hanyalah ijtihad para sahabat, pendapat para sahabat, sepakat para sahabat. Dia tidak tauqifi lah, bukan Allah tentukan.
bukan Rasulullah yang tentukan. Yang kedua, secara tauqifi, Allah tentukan. Tetapi surah Al-Anfal dan surah Al-Bara'ah tak. Dan yang seterusnya, pendapat yang ketiga, tauqifi, seluruh ayat Quran tadi dan surah-surah tadi disusun oleh, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tertib dia. Faham ke? Tak faham Okey, faham, tak faham dah. Seterusnya kita tengok yang kedua, penamaan surah. Maksud penamaan surah di sini, nama-nama surah tadi dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, An-Nas, apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Kausar. Banyak lagi semua surah tu, ada beberapa nama tu, 113 surah kan? Nama-nama tadi macam mana dinamakan dia? Adakah pilihan kita sendiri? Adakah pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita tengok. Menurut mazhab ulama salaf dan khalaf, kesemua nama surah Al-Quran Karim itu tauqifi. Apa arti tauqifi? Tauqifi, bukan taufiqi, tauqifi. Iaitu susunan yang diperintahkan, diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka berkata bahawa susunan surah yang terdapat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tersusun seperti yang terdapat pada hari ini, sebagaimana yang dikhabarkan oleh malaikat Jibril. Artinya bukan manusia yang buat, bukan para sahabat yang buat, bukan ulama yang buat, tapi dah wahyu daripada Allah dan sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maka disampaikan kepada kita. Jadi nama-nama tu bukan kita cipta, bukan manusia biasa cipta, ya. Okey. Rasulullah SAW pernah bersabda mengikut Ibnu Hassar, "Da'u hazihil ayah fi mawdi'i kaza wa kaza." Maksudnya, letakkanlah olehmu ayat ini di tempat ini. Artinya arahan daripada Rasulullah. Bila arahan daripada Rasulullah, artinya adalah wahyu daripada Allah. Jadi penamaan surah di sini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ditentukan oleh manusia. Ingat ya, perkataan tauqifi. Tauqifi. Okey. Maaf yang tak faham, nanti tanya ustazah ya. Kan bukan yang faham-faham, yang tak faham sudah. Tak, ustaz tak nak. Ustaz nak semua orang faham. Okey, kita masuk hikmah ditentukan surah Al-Quran. Hikmah ditentukan surah-surah Al-Quran. Maksud dia kat sini, kenapa Al-Quran yang panjang tadi ditentukan surah, dibahagikan surah ni, dibahagikan surah ni, dibahagikan surah ni, dibahagikan surah ni. Kenapa? Okey, yang pertama, yang ni tak ada dalam slide tu. Cuba ingat ya. Yang pertama, supaya mudah untuk mempelajari dan menghafaz Al-Quran. Mudah untuk belajar. Senang. Ustaz nak ajar korang pun senang. Hari ni Ustaz nak semua kena hafaz surah Sajadah. Minggu depan Ustaz nak tasmik. Kan senang? Kalau tak ada nama surah, Ustaz akan sebut, okay, hari ni hafaz semua surah Quran. Agak-agak kau nak hafal. Semua budak KQ hilang. Ustazah ngajar seorang-seorang. Sian Ustazah. Okey, jadi mudah untuk kita hafaz dan kita baca Quran bila ada nama surah. Kita nak baca dalam solat pun senang. Kita baca surah An-Nas. Tak adalah kita nak pilih-pilih mana ayat ni kan. Jadi tentukan surah cantik. Kita hafal pun ikut surah. Jarang orang kata, okey hafal satu Quran esok. Tak ada. Cuba kita kata hafaz surah An-Nas. So hafaz surah Sajadah. Bulan ni kita tingkatan 3, kita kena hafaz surah Jumaah. Contoh ya. Senang? Okay. Yang kedua, hikmah ditentukan surah juga membuktikan Al-Quran membicarakan banyak perkara sejajar nama-nama surah tersebut. Nak bukti bahawa Al-Quran ni yang satu kitab yang tebal tu, dia nak buktikan bahawa Al-Quran ni sentuh banyak benda. Mengikut surah. Contoh surah An-Nisa. Cerita tentang An-Nisa, apa maksud dia? Hairun Nisa. Apa nama? Hairun Nisa, Hanisa. Hairun Nisa tu maksud dia sebaik-baik wanita kan. Jadi An-Nisa tu wanita, perempuan. Dia cerita tentang perempuan, dia cerita hukum hakam, cerita faraid, cerita tentang semua. Banyak. Cerita juga dalam Al-Baqarah, lembu. Apa cerita lembu? Adakah lembu? Kita baca yang tu. Dia bercerita banyak. An-Namlu, An-Nas, Al-Ikhlas.
Banyak dari setiap tu kita dapat tahu. Kita dapat tahu banyak Al-Quran ni dia banyak benda yang dibicarakan. Itu Al-Quran ni lengkap. Ya, lengkap dalam dia. Dan yang ketiganya, kandungan surah-surah Al-Quran Al-Karim bukan suatu yang terpisah, bahkan ianya berkaitan rapat antara satu sama lain. Maksud di sini, walaupun surah-surah tu banyak, ada berapa tu, tapi bukanlah maksud dia cerita dalam sini berbeza dengan cerita dalam ini, dalam surah lain. Tak. Sama je. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah ni mengatakan Allah itu Maha Esa, dalam yang lain pun akan kata Allah Maha Esa. Kalau dalam lain tu Allahu Samad, Allah tidak beranak. Yang lain pun tidak menafikan. Dia ada walaupun perbezaan tu, tapi dia ada kesinambungan, ada persamaan. Ya, walaupun berpisah. Jangan kita kata tajuk lain, surah lain, cerita pasal lain. Surah lain, cerita menafikan benda lain. Tak walaupun tu dia sama. Dia ada isi-isi dalam dia. Berbeza dengan kitab lain yang bercanggah antara satu sama lain. Tapi kita tak. Alhamdulillah. Dan yang terakhir sekali, hikmah ditentukan surah. Kenapa dalam Quran itu ditentukan surah-surah? Sebagaimana bukti mukjizat Al-Quran Al-Karim sama ada yang berupa surah yang pendek ataupun panjang. Nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah satu mukjizat besar. Walaupun surah tu pendek, walaupun surah tu panjang, ia mempunyai keistimewaan yang besar. Itulah dia bukti. Jadi Ustazah nak kita ingat yang Ustazah ulang balik tentang hikmah ditentukan surah. Pertama, supaya mudah untuk hafaz dan belajar. Yang keduanya, untuk membuktikan Al-Quran membicarakan, memperkatakan banyak perkara, sama dengan sejajar dengan surah, nama-nama surah kan. Yang ketiganya, kandungan surah-surah Al-Quran bukan suatu yang terpisah, bahkan ianya berkaitan rapat antara satu sama lain. Dan terakhir sekali, bukti mukjizat Al-Quran. Walaupun dia pendek, walaupun dia panjang surahnya, tapi ialah satu mukjizat bagi Allah, bagi Rasulullah SAW. Okay, so untuk tingkatan 3, itu bab surah dah selesai. Nanti kita sambung minggu depan untuk surah, untuk perkara lain lagi bagi ulum Al-Quran. Jadi untuk hari ni, untuk malam ni, Ustazah nak semua tulis nota cantik-cantik apa yang kamu faham tentang Ustazah ajar tadi. Ringkaskan, tak payahlah buat salin bulat-bulat. Okey, Ustazah nak salin, kemudian seperti biasa hantar pada Ustazah, hantar pada grup. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.